Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min majmu'ah 28 في هذا اليوم سنتحدث عن موضوع التواصل والشفاعة والاستغاثة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ainul Fadil Jumatai. Sa'aqaddimu lakum 'anil mawdu' tawassul syafa'ah wa istighatsah. Al-muqaddimah kan lid-du'a ila Allah adati indal muslimin li adati qurud. Inna lid-du'a huwa ibad wa li kulli ibadati qawaid wa nazamati ma'inah wa amma fi zalik fama zala hunaka adidan min al-as'alati wal mashkalati allati tubarizu fi adabi du'a wal qawaid. Dalam berdoa terdapat adab, dan dalam adab kadang-kadang berlaku permasalahan dan persoalan. Hari ini kami akan bincangkan tentang persoalan berkaitan dengan tawassul, syafaah dan juga istighasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Atika binti Latif, Matrik Kursus 5 1989. Saya pada ICM Kursus dengan Muslim semester 4. Jadi bahagian saya adalah tawassul. Okey, tawassul dari sudut bahasa adalah mencari wasilah ataupun sarana. Manakala dari sudut syariah pula itu mengambil wasilah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah agar mudah menerima ibadah solat. Dan mengikut istilah pula adalah tawassul adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menggunakan wasilah perantara. Dan pendapat ulama, menurut Johari, wasilah ialah dia mendekatkan diri kepada orang lain. Dikatakan si fulan memohon kepada Tuhannya dengan satu cara, iaitu mendekatkan dirinya dengan satu amalan. Dan menurut Syekh Al-Sudani, yang dimaksudkan dengan tawassul pada tempatnya wa an yuqaddimu al-ghadu ila rabbihi syai'an yakuna wasilah ila Allah Ta'ala, iaitu hendaklah hamba itu menyerahkan sesuatu pada Tuhannya sehingga menjadi sarana kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menerima doanya, mengabulkan permintaannya dan memperolehi apa yang diinginkannya. Awisatatu min hilali a'mali al-tufi. Okey, contoh sini adalah pengantaraan melalui perbuatan kebaikan. Contohnya adalah solat. Okey, solat kita tahu solat itu wajib bagi setiap muslim, iaitu 5 kan. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW, aku dah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada sungai di depan pintu seseorang di antara kamu dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari, adakah kamu melihat ada kotoran padanya itu? Lepas tu mereka berkata, tidak sedikit pun kotoran yang tersisa wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menambahkan, itulah perumpamaan solat 5 waktu yang dengannya Allah SWT akan menghapuskan, akan membatalkan perbuatan kecil mereka itu. Ini adalah hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Seterusnya adalah tawassul kepada Nabi. Tawassul kepada Nabi kan ada 3, itu sebelum Nabi wujud, semasa Nabi masih hidup dan selepas Nabi wafat. Okey, tawassul ala Nabi Muhammad SAW qabla wiladah, itu sebelum lahir. Ketika Nabi Adam AS melakukan dosa, Allah telah melepaskan Nabi Adam AS itu keluar dari syurga. Lalu Nabi Adam ni dia rasa bersalah, dia rasa sangat berdosa. Lalu dia memohon ampun kepada Allah melalui tawassulnya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah bertanya, ketika Adam melakukan kesalahan, lalu kata kepada Tuhanku, sesungguhnya aku memintamu melalui Muhammad agar kau ampuni diriku. Lalu Allah firman, wahai Adam, dari mana kamu mengetahui Muhammad itu, sedangkan Muhammad itu belum aku jadikannya? Lepas tu Nabi Adam pun kata, wahai Tuhanku, ketika engkau ciptakan aku dan masukkan ruh dalam tubuhku, maka aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di atas tiang-tiang aras tu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengertilah bahawa engkau tidak akan menjatuhkan namamu, suatu namamu itu percaya dengan makhluk yang engkau sangat cintai. Lalu benar wahai Adam, kata Allah, sesungguhnya aku mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka berdoalah dengan namanya, maka aku akan ampunkan dosamu. Lepas tu tawassul Nabi Muhammad semasa Nabi Muhammad masih hidup. Okay, pernah satu ketika dahulu sahabat Nabi ni seorang yang buta dan lemah. Lalu dia mengampunkan Nabi untuk melihat kerana sebab dia buta. Lepas tu Nabi pun suruh dia ambil wuduk dan solat. Lalu dia berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku memintamu dan menghadap kepadamu melalui Nabi-Mu yang penuh kasih sayang. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu dan minta Tuhanmu melaluimu akan dibukakan mataku. Ya Allah, berilah syafaat untukku dan berikan aku syafaat. Maka orang itu pun segar matanya. Hadis riwayat Hakim di Mustadrak. Tawassul kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi wafat. Okey, pernah satu hari di kota Madinah terjadinya kemauan yang sangat panjang. Lepas tu penduduk Madinah ni pergilah berjumpa dengan Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah masih lagi hidup.
Dan Syekh Nasir berkata, lihatlah kubur Nabi Muhammad SAW, lalu bukalah sehingga tidak ada lagi atap dan kutubnya, dan langit pun terlihat langsung. Lepas tu mereka pun lakukan itu. Maka turunlah hujan sangat lebat sehingga rumput-rumput tumbuh dengan subur dan unta pun menjadi gemuk. Hadis riwayat Imam Darimi. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Ain bint Roslan, Rakmut Talabah 0599299. سأواصل عن الموضوع الشفاعة. يؤتي الله سبحانه وتعالى الفرصة الآخرة للمسلمين للدخول الجنة أثناء الحساب في المحشر فيما بعد بمساعدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي يطلق عليه اسم الشفاعة. Jadi Allah SWT telah memberi peluang kepada manusia untuk meminta ataupun meminta pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ataupun diistilahkan sebagai syafaah. تعريف الشفاعة على قسمين، أولا لغة واصطلاحا. باللغة أولا شفاعة يشفع، شفاعة بمعنى طلب المساعدة الذي يتوسط ويضاعف الاسم للكلمة المفرد. Jadi untuk perkataan yang pertama, untuk perbahasan yang pertama, takrif syafaat dari segi bahasa bermaksud memberi pertolongan dan juga perkataan ganda dan lawan kepada perkataan tunggal. Yang kedua, asy-syafi' fi ismu fa'il syafa'a bermakna sahibu syafa'ah ay malik aw yashafi' aw wasila aw ma'in wa hiya mudafi'ain wal musa'idain. Jadi untuk perbahasan yang kedua pula, definisi syafaat dari segi bahasa ini dia merupakan daripada perkataan syafaat itu diambil dan ditemukan dalam isim fa'il yang bermaksud pemilik pertolongan ataupun yang memberi pertolongan, ataupun kata lainnya adalah al-ma'in. Yang kedua, ta'rif syafa'ah istilahan an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annaha wasitul lil akhirin bi ataiha naf'an rafdu adha ay an yu'ti syafi' naf'an lidzalika syahsin aw yarfadu adhih. Jadi untuk perkataan syafaat dari segi istilah pula adalah Nabi Muhammad SAW menjadi pendengar bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudarat, iaitu pemberi syafaat itu memberikan manfaat kepada orang itu atau menolak mudaratnya. Jadi untuk istilah bagi perkataan syafaat ini dapat saya jelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi syafaat kepada mereka-mereka yang ingin masuk ke dalam syurga dan bersungguh-sungguh dan tergolong juga dalam kalangan orang-orang yang beriman. Jadi syafaat ini juga mempunyai perbahasan yang lain, iaitu seperti dari Imam Muhammad bin Salim bin Muhammad Al-Husaymin. Dan syafaat ini juga telah dibuktikan akan kebenarannya melalui dua sumber, iaitu pertama Al-Quran, sebagai contoh dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, dan juga daripada riwayat hadis daripada Imam Muslim. بعد ذلك أقسام الشفاعة ينقسم إلى قسمين، أولا شفاعة عامة وثانيا شفاعة خاصة. Jadi syafaat ini dibahagikan kepada dua, iaitu syafaat yang umum dan juga yang khusus. Apa yang dikatakan dengan syafaat yang umum ini? Wal kalimah amma tuwadhihu anna Allah yasma'u ahadu ibadi al-atqiya an yashfa'u liman jaza lahu shifa'. Hadhihi syafa'ah li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ghairi min al-anbiya was-sadiqin wasyuhada wal-atqiya kama yashfa'una li nuzula'i jahannamu minal mu'minin alladhina yartakibuna fahisha hatta yukhriju minal jahim. Jadi untuk syafaat yang khusus yang umum ini adalah syafaat yang mana Allah SWT telah mengizinkan kepada salah seorang daripada hamba-Nya yang soleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan, iaitu kepada golongan orang-orang yang jujur, para syuhada, dan juga orang-orang yang soleh dan juga solehah. Wathaniya syafa'ah khasah. Jadi untuk syafaat yang khusus ini pula adalah syafaat khasah li Nabi Muhammad SAW, wa hiya akbaru syafa'ah yaumul qiyamah wa ta'ala fa hadhihi syafa'ah min alladhina hamilu kullu hiznu wa karbu indama ajazul anbiya al-akhiruna an syafa'atuhum. وفي هذا الوقت جاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلبون منه شفاعة لإنقاذهم من العذاب أنزل الذي تريد له. Jadi untuk syafaat yang khusus ni adalah syafaat yang sangat terbesar pada hari kiamat kelak nanti, dan juga syafaat ini apabila seseorang itu tidak mendapat syafaat daripada nabi-nabi lain ataupun golongan para syuhada yang seperti dikatakan di dalam syafaat yang umum tadi, maknanya Nabi Muhammad SAW akan memberi pertolongan kepada mereka. Adapun syafaat khusus ini juga menyatakan bahawa
dia ada satu golongan, iaitu golongan musyrik yang menyembah berhala dan tidak mentaati kepada Allah SWT, namun mereka ingin mendapatkan syafaat. Akan tetapi golongan ini Allah SWT tidak mengizinkannya untuk mendapatkan syafaat. Bilidafah ila dalik ra'al ulama an syafaat. Jadi kita akan lihat kepada pandangan para ulama tentang syafaat. Jadi ada 4 orang ulama iaitu ahli sunnah wal jamaah yang menyokong akan kebenaran tentang syafaat ini. Awalan daripada menurut Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarkandi telah menasikan wala yuqbalu minha syafa'ah dan ayat wala yashfa'una ila liman irtada. Jadi kedua-dua ayat ni telah walaupun ayat yang pertama itu kata Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan bahawa ia menafikan tentang syafaat, tetapi kita hendaklah meyakini adanya syafaat yang diterima dalam Islam, iaitu syafaat yang dimasukkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-28. Yang kedua adalah menurut Abu Hafs Al-Nasafi daripada kitab ini dikenali sebagai Al-Aqaid Nasafiyah, yang mengatakan syafaat adalah fakta yang tidak dapat diragukan dan merupakan hak yang kepada Nabi orang-orang soleh sesuai dengan apa yang disebutkan dalam banyak hadis. Dan yang ketiga menurut Al-Askar Al-Munir Ahmad Nasiruddin Ahmad bin Muhammad bin Al-Munir Al-Iskani Al-Maliki, dalam kitabnya menyatakan bahawa mereka yang mencari syafaat ini sangat layak untuk tidak menerimanya di akhirat kelak. Dan yang terakhir adalah menurut Qadi Iyad bin Musa, katakan ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa masalah syafaat ini secara akal boleh diterima dan kebenarannya dikukuhkan dengan banyak dalil dan namun pun begitu dapat saya simpulkan bahawa keempat ahli sunnah wal jamaah dan juga para ulama ini bersepakat akan syafaat ini melalui pembuktian daripada Al-Quran dan juga hadis. Jadi sebagai umat Islam kita tidak boleh merabui akan apa yang telah Allah sampaikan kepada kita dan dengan apa yang kita berpegang. Dan akhir sekali ada juga golongan yang tidak atau menerima ataupun menyokong tentang syafaat ini, iaitu adalah golongan Mu'tazilah yang mementingkan akal semata-mata. Mereka menolak syafaat ini dan salah seorang antaranya adalah Abu Hasan Al-Khayyaf. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. الاستغاثة. تقريب الاستغاثة في اللغة طلب الغوث وكشف الشدة كالاستنصار طلب النصر وكالاستجارة والاستعاذة. Dari segi bahasa, istighatsah bermaksud meminta pertolongan ataupun mencari perlindungan. Fi istilah talab al-ibad إغاثة ممن يقدر عليها حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى وهو ممن أقدرهم الله عليها بحوله وقوته وهم أولياؤه وعباده. Dari segi istilah, istighatsah bermaksud meminta pertolongan daripada yang mampu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mereka yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan para nabi, sekutu-sekutunya dan juga hamba-hamba. Ahkam al-istighatsah. Awalan, wujub. إذا ترتب على ترك الاستغاثة حركة أو ضمني فإن تركه مع وجوده عظيم. ثانيا، إباحة. طلب الحوائج من أحياء إذا كانوا يقدرون عليها. ثالثا، تحريم. الاستغاثة ممن لا يملك في الأمور المعنوية بقوة أو تقصير. وأخيرا، ندب. استغاثة بالله أو بصفة من صفاته الشدة والقرب. Istighatsah ada 4 hukum. Yang pertama, wajib. Apabila ia gagal meminta pertolongan, ia akan memberikan mudaratan. Jadi itu hukumnya wajib. Yang kedua adalah diharuskan ataupun dibolehkan, iaitu meminta pertolongan kepada mereka yang mampu memberi pertolongan. Yang ketiga adalah haram, iaitu meminta pertolongan kepada mereka yang tidak mampu memberi pertolongan ataupun tidak kekuasaan. Dan yang keempat adalah sunat, iaitu meminta pertolongan kepada Allah SWT. أقسام الاستغاثة. قسم الأول الاستغاثة مشروعة. أولا، استغاثة بالله تعالى. استغاثة بالله في أمور معنوية بقوة وتقصير فيما لا يقدر عليها إلا الله. يستغيث باسم الله أو بصفة من صفاته. ثانيا، استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليها ويلطف بمن فيه وهذا لا ينازع فيه مسلم. Istighatsah ada 2 bahagian, iaitu pertama adalah istighatsah yang dibenarkan, iaitu meminta pertolongan kepada Allah dengan meminta pertolongan terhadap perkara yang memang hanya Allah SWT mampu melakukannya, seperti meminta rezeki dan menurunkan hujan. Dan boleh juga meminta kepada
kepada Allah SWT dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah istighasah minta kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu seperti terdapat nas-nas yang menyatakan meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dapat syafaat di hari kiamat. Qismus tsani al-istighasah mamnu'ah. Awalan istighasah bin nabi aw rijal salih fi ma la yaqdiru 'alayha illa Allah SWT. ثانيا استغاثة بميت سواء كان النبي أو غير النبي. ثالثا استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والرجال الصالح في حال عبيده. Bahagian kedua adalah istighasah yang dilarang. Yang pertama adalah meminta kepada Nabi ataupun orang-orang saleh terhadap perkara yang hanya Allah SWT mampu melakukannya, seperti memohon keampunan, menggunakan rezeki. Yang kedua adalah meminta kepada mayat sama ada dia Nabi ataupun bukan Nabi. Di sini salah disebabkan kerana mereka menggunakan alasan bahawa kehidupan semasa hidup adalah sama seperti kehidupan ketika selepas mati. Yang ketiga adalah memohon pertolongan kepada Nabi SAW ataupun orang-orang saleh dalam hal-hal mereka sendiri tidak ketahui. Di sini maksud mereka tidak mengetahui akan maksud istighasah sebenar dan hanya mengetahui tentang kisah yang palsu. Justru itu mereka meminta kepada Nabi selepas mereka tidak mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Berikut adalah perbincangan berkaitan tawassul, syafaat dan juga istighasah. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.